Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu dengan cikgu lagi pada hari ini dalam kelas Cikgu Ridwan dalam Sains KSSM tingkatan 1. So, hari ini cikgu nak berkongsi dalam bab yang kelima, iaitu bab jirim dalam subtopik 5.2 lah. Itu di bawah tajuk 3 keadaan jirim. Okey, sebelum ni kita dah belajar apa yang dimaksudkan jirim, iaitu jirim ni adalah setiap objek yang mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. So pada akhir pembelajaran pada hari ini saya harapkan murid-murid boleh mengetahui bahawa jirim terdiri daripada zarah. Kemudian murid-murid mampu melaksanakan pembezaan di antara 3 jirim yang utama menggunakan teori kinetik jirim dari segi susunan dan juga pergerakan zarah. Okay, seterusnya menggunakan hubungan antara ruang dengan masa, menggunakan hubungan ruang dan masa untuk membezakan kadar resapan 3 keadaan pepejal lah, iaitu cecair dan juga gas. Kemudian murid juga boleh memerihalkan berkaitan dengan perubahan jirim dari segi pergerakan zarah, kesan daripada penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Kemudian yang berikutnya, murid boleh merumus bahawa suhu adalah kekal semasa proses peleburan dan juga pembekuan dan juga pendidihan. Murid juga boleh merumus jisim kekal tidak berubah semasa perubahan fizik. Dan yang terakhir, murid boleh menjelaskan perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian dengan mengemukakan contoh. Ini di antara dapatan yang sepatutnya murid dapat apabila selesai bersama-sama cikgu di dalam kelas, di dalam talian. So, kita teruskan. Sebelum ini, murid-murid telah belajar berkaitan dengan jirim lah. Jirim dalam tajuk 5.1 itu jirim dan alam. Di mana kamu telah tahu bahawa setiap jirim akan mempunyai jisim dan yang kedua dia memenuhi ruang. Ini definisi untuk jirim. Jirim juga terdiri daripada zarah-zarah yang seni. Zarah-zarah yang seni ni halus lah maksudnya, yang terlalu halus dan ianya tidak dapat dilihat. Ianya tidak dapat dilihat walaupun kita menggunakan mikroskop cahaya. Dia dah bagi batasan dah bagi contoh. Amat halus dan tak dapat dilihat walaupun menerusikan mikroskop. Zarah-zarah tersebut hanya boleh dilihat menerusi mikroskop yang canggih, itu mikroskop elektron. Nanti boleh survey lah dalam Google, dalam YouTube, apa itu mikroskop elektron. Ini nilai tambah yang murid sepatutnya tahulah. Kalau mikroskop cahaya ni mikroskop yang terdapat di dalam makmal lah, yang kamu nampak dalam makmal bio, makmal KBSM. Seterusnya kita nak bercerita berkaitan dengan teori kinetik jirim, kerana kalau kita lihat di awal, cikgu terangkan bahawa pelajar kebanyakannya boleh menerangkan jirim menggunakan teori kinetik jirim berdasarkan 3 keadaan pepejal utama lah, pepejal, cecair dan juga gas. Kalau berdasarkan teori kinetik jirim ni, kalau kamu nampak, ini di dalam bekas lah. Di dalam bekas kita nampak dekat sini dia nyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus, yang diskrit dan sentiasa bergerak pada semua arah. Dan pergerakan ini juga bergantung pada suhu dan haba yang dibekalkan, yang akan memberi kesan kepada tenaga kinetiknya lah.
So, apa sifat zarah di dalam bekas? Zarah ni sentiasa berlanggar di antara satu sama lain. Dia berlanggar antara satu sama lain. Apabila haba dibekalkan, ini termasuklah kita panaskanlah bekas tersebut. Apa yang berlaku? Zarah akan bergerak lebih laju. Zarah bergerak lebih laju. Maka dia akan kerap berlanggar di antara satu sama lain dan juga kerap berlanggar dengan dinding bekas. Tetapi apa berlaku apabila zarah ini disejukkan? Sudah pastilah sebaliknya, iaitu zarah akan bergerak dengan lebih perlahan. Okey, dan yang ini yang paling penting, saya nak murid tahu bahawa 3 keadaan jirim yang utama iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Ini yang paling utamalah. Bila sebut saja jirim, pelajar terus kelaskan dia kepada 3 selain boleh mendefinasi. Okey, apa dia? Yang pertama, pepejal. Pepejal. Okey, yang kedua, cecair. Okey. Yang ketiga, yang berbentuk gas. Okey, ni 3 keadaan jirim yang kita akan sentuh hari ini. Okay. Next. Okey, so kat sini kita nak lihat video lah. Video berkaitan bahan dan keadaannya. Bahan tu maksudnya keadaan jirim tu lah. Pepejal, cecair dan juga gas. Tu kita saksikan. Bahan dan keadaannya. Sesuatu bahan pada keadaan yang berbeza mempunyai susunan molekul yang berbeza. Tarikan antara molekul adalah kuat dan molekul-molekul sangat padat di dalam suatu pepejal. Molekul-molekul tersebut hanya bergetar dan tidak bergerak dari kedudukannya. Oleh yang demikian, pepejal mempunyai bentuknya yang tersendiri yang sukar diubah dan mempunyai isi padu yang tetap. Berbeza dengan pepejal, tarikan antara molekul di dalam cecair adalah lebih lemah. Oleh yang demikian, molekul cecair berada lebih jauh antara satu sama lain. Ini merupakan sebab mengapa cecair tidak mempunyai bentuk tertentu, iaitu mengikut bentuk bekas cecair itu disimpan. Daya tarikan antara molekul di dalam gas adalah yang paling lemah. Molekul-molekul sangat longgar dan jauh antara satu sama lain serta bergerak dengan sangat cepat. Susunan ini membolehkan gas untuk bergerak dengan bebas dalam semua arah dan tempat. Ini dapat ditunjukkan melalui fenomena penyebaran bau. Okey, itu berkaitan dengan 3 keadaan utama jirim yang kita belajar hari ini dan bagaimanakah daya tarikan antara zarah-zarah di dalam pepejal, cecair dan juga gas. Okey, dalam buku teks kita pada muka surat 146 ada satu fakta yang amat unik dekat sini di mana air merupakan satu-satunya bahan di muka bumi ini yang wujud secara semula jadi dalam ketiga-tiga keadaan. Hebat ciptaan Allah. Air boleh wujud dalam 3 bentuk. Di mana air wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila disejukkan, air berubah menjadi ais. Dan yang ketiga, pada suhu 100 darjah Celsius, air berubah menjadi steam. Nampak? Keistimewaan air, keajaiban air. Ini keadaan yang pada suhu bilik, pepejal. Bila suhu disejukkan, dia menjadi pepejal. Dan apabila dipanaskan pada suhu 100 darjah Celsius, dia bertukar menjadi gas.
Okey. So kita nak lihat perbandingan sifat antara 3 keadaan jirim. Ni bagus bagi pelajar di luar sana. Bila kita bercerita ataupun murid-murid ditanya berkaitan dengan perbandingan, seelok-elok sebaik-baiknya murid nyatakan dalam bentuk jadual. Di mana dalam bentuk ini lebih senang kita lihat dan mudah kita untuk menerangkan. Contoh kita lihat dekat sini keadaan jirim. Apakah sifat ni? Sifat yang ada di sini dari segi bentuk, jisim, isi padu, keboleh mampatan. Kita tengok dekat sini kan isi padu. Kita dah jumpa pada kelas sebelum ini dalam topik 5.1. Okey, bagi pepejal bentuknya adalah tetap. Bentuknya adalah tetap. Contoh kita ada bongkah kayu, kita ada apa lagi? Yang apa? Ranting kayu, besi yang solid lah. Yang air batu. Okey. Berkaitan dengan jisimnya pun tetap. Sebab dia tetap, maksudnya dia tak berubah. Isi padu juga tetap, keboleh mampatan tak boleh dimampatkan. Sebab pepejal ni memang susah nak dimampat sebab dia keras. Sebab dia keras. Kita dah nampak tadi sebab tarikan antara zarah-jarahnya juga paling kuat. Sebab tu tak boleh dimampatkan. Bagi cecair, bentuknya mengikut bekas yang diisi. Contohnya kita ada bekas isi air 500 ml. So kita masukkan air ke dalam bekas 500 ml. Itulah dia punya bentuk. Dia mengikut bekas. Jisim tetap mengikut bekas tadi. Isi padu juga tetap berdasarkan bekas yang digunakan. Dan sukar dimampatkan. Sukar dimampatkan. Kena faham ni. Pepejal tidak boleh dimampatkan. Maksudnya langsung tidak boleh. Cecair sukar dimampatkan. Maksudnya cubaan tu boleh tapi susah. Kita nak tekan dia. Maksudnya mampat ni kita cuba tekan dia lah. So air ni bila kita tekan tak boleh kan. Kalau pepejal ni dah keras. Dah keras tu kena faham lah. Dan yang terakhir gas. Mengikut bentuk bekas yang diisi sama seperti cecair. Jisim dia pula tiada jisim tetap. Sebab dia berubah-ubah dan kalau kita lihat pun dia antara molekul-molekulnya menjauhi antara satu sama lain dan bergerak secara rawat ataupun diskrit di dalam bekas. Dia mengikut isi padu bekas. Mengikut isi padu bekas ni contoh di rumah kita ada gas. Gas ni kalau penuh kita beri kat kedai, kita angkat memang berat. Memang berat. Tapi selepas kita gunakan, tong itu menjadi ringan. Kita boleh angkat. Itu maksudnya gas tu ada jisim tapi mengikut isi padu bekas yang kita guna dan gas ini boleh dimampatkan. Gas ini boleh dimampatkan. So kita kena faham. Dari segi susun, kalau kita tengok keboleh mampatan ni, kita lihat yang paling senang dimampatkan adalah gas, diikuti dengan cecair dan paling susah adalah pepejal. Ini adalah perbandingan yang bagus. Sebaik-baiknya pelajar boleh nyatakan dan boleh menulis sendiri perbandingan sifat-sifat antara jirim ni dalam bentuk jadual. Ini cikgu cadangkanlah. Cadangkan apabila menulis jawapan. Kalau nak tulis jawapan, perbandingan, buat malam ni dalam bentuk jadual. Senang nak baca, senang nak urai. Okey. Kita lanjutkan dalam buku teks ni muka surat 147. Kita tengok dekat sini gas. Keadaan gas ni antara zarah-zarah ni jauh ni. Antara gerakan zarah ni, antara zarah-zarah antara satu sama lain ni menjauhi ni. Dia tak rapat. So ruang antara zarah besar, kita nampak ni besar. Kemudian susunan zarah berjauhan antara satu sama lain. Pergerakan zarah bebas bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain. Kalau diletakkan dalam bekas, dia akan berlanggar juga dengan dinding bekas. Kemudian kita ada cecair, ruang sederhana, susunan tersusun rapat, pergerakan bebas bergerak juga, menggelongsor,
bebas bergerak, mengelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. Ini keadaan dia lah. Keadaan dia. Kita nampak ni dia berbeza daripada gas. Dia masih ada ruang. Masih ada ruang tetapi sederhana. Yang ini lebih banyak. Untuk pepejal pula, ruang antara zarah, kalau kita nampak dalam gambar ni, sangat kecil. Ada tetapi sangat kecil. Susunan zarah tersusun sangat rapat. Kalau cecair tersusun rapat, bagi pepejal tersusun sangat. Ada perkataan sangat dekat sini. Dan pergerakan zarah bergetar pada kedudukan yang tetap. Tetap maksudnya dia bergetar sendirilah pada kedudukan asal ni. Kat mana dia duduk, dia bergetar kat situ antara, dan dia menyentuh antara satu sama lain. Ini vibrate antara satu sama lain lah. Ada sedikit makluman di sini. Kayu atau besi digunakan untuk membina jambatan kerana pepejal mempunyai susunan yang padat dan bentuk yang tetap. Ini antara faktor pembinaan. Kita dalam membuat suatu struktur, kita perlukan bahan yang kuat. Contoh bahan yang kuat, kayu atau besi. Kenapa? Inilah jawapannya. Kerana pepejal, kita nampak dekat sini, cikgu highlightkan. Kerana pepejal mempunyai susunan yang padat dan bentuk yang tetap. Ini kenapa dalam bidang kejuruteraan pembinaan kita gunakan kayu dan juga besi, ataupun kita pakai juga konkrit yang diperbuat daripada batu-bata. Kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Jirim yang kita masukkan, kita suka ulang, pepejal, cecair dan juga gas. Kita tengok dekat sini. Ini adalah contoh minyak wangi. Zarah minyak wangi apabila disembur. Semakin jauh, semakin molekul-molekul zarah-zarahnya untuk minyak wangi ni menjauhi antara satu sama lain. Dan apa yang kita nampak di sini, zarah minyak wangi dan zarah udara, dia maksudnya zarah minyak wangi ni masuk ke dalam zarah udara. Dia bergabung di situ, berada dalam satu kawasan yang baru dan bergerak di bawah faktor zarah udara. So kenapa dekat sini belajar? Sebab kita ada konsep resapan. Resapan adalah proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi. Inilah, kita tengok ni. Ini adalah zon yang berkepekatan tinggi. Ini adalah zon yang berkepekatan tinggi. Berkepekatan tinggi, dia bergerak ke kawasan berkepekatan rendah. Dan sebab itulah kita boleh hidu bau wangi yang disemburlah di kawasan yang berhampiran dengan kita. Begitu juga dengan bau busuk sebenarnya pun kita boleh hidu sebab ada resapan. Kadar resapan zarah-zarah, pepejal, cecair dan gas boleh kita gambarkan melalui jadual ni. Berdasarkan jadual ni bagus kita belajar, senang kita membuat perbandingan. Kita tengok dekat sini dalam pepejal kita ada hablokufram 2 sulfat warna biru. Yang ini agar-agar tidak berwarna. Agar-agar kita masukkan hablo ni ke dalam agar-agar yang tak berwarna. Apa yang berlaku selepas beberapa hari adalah hablur tadi telah merebak dan menyebabkan agar-agar tadi bertukar menjadi warna biru. Jadi kadar resapan zarah dalam pepejal adalah rendah. Sebab kalau kita tengok sini, dia ada faktor masa iaitu beberapa hari. Kadar resapan zarah ni kita katakan rendah sebab kita bandingkan dalam cecair dan juga gas. Baru kita nampak ianya adalah rendah. Dalam cecair pula, kita letakkan kuprum 2 sulfat yang warna biru ni dalam cecair. Dia bertukar. Air ni bertukar menjadi biru selepas 2 jam.
Jadi kalau kita buat perbandingan 2 jam dengan beberapa hari, sudah pastilah cecair ni kadar resapannya jauh lebih baik daripada pepejal. Dan yang terakhir, di dalam gas seperti ini kita letakkan gas bromin dalam 2 balang gas yang dipisahkan oleh pemisah ni, penutup balang gas. Apabila kita cabut penutup ni, gas bromin memenuhi kedua-dua balang gas lepas 15 minit. Faktor masnya 15 minit, iaitu lebih cepat berbanding 2 jam, dan kadar resapan kalau kita bandingkan dengan cecair dan juga pepejal, gas ini mempunyai kadar resapan yang paling tinggi. Jadi kadar resapan yang terbaik adalah gas, kedua diikuti cecair, dan ketiga adalah pepejal. Nampak tak? Kalau kita belajar buat dalam bentuk jadual, kita boleh membuat dalam bentuk jadual, kita boleh melukis. Jadi ingatan kita akan menjadi jangka masa panjang. Boleh cuba. Okey, perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan. So, kita dah tengok tadi penyerapan apa dia. Kita dah nampak apa itu penyerapan. Cikgu nak tukar dulu highlight cikgu ni. Okey, kita nampak penyerapan tadi. Okey, penyerapan dan juga pembebasan haba berdasarkan teori kinetik jirim. Pembebasan haba ni kita nak tengok di lepas ni. Apa dia pembebasan haba? Penyerapan kita dah nampak tadi. Dia bergerak daripada kawasan berketumpatan tinggi ke kawasan berketumpatan rendah, ataupun berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okay. Pemanasan atau penyejukan menyebabkan suatu jirim mengalami perubahan keadaan. Perubahan keadaan maksudnya dia boleh bertukar lah. Contoh pepejal kepada cecair, cecair kepada gas, atau sebaliknya, cecair kepada gas kepada cecair, cecair kepada pepejal. Itu bergantung pada proses pemanasan atau juga penyejukan, yang ni lebih dekat dengan kamu lah. Okay, contoh, bila suatu cair itu disejukkan, cecair akan membebaskan haba. Maksudnya apa? Ini jelas. Kalau kita minum minuman yang panas, maksudnya kita tak boleh minum. Bila kita kena lidah, kita faham ianya panas. Sejuk apa maksudnya? Apabila kita boleh minum. Itu maksudnya suhu dibebaskan. Suhu dibebaskan. Berdasarkan teori kinetik jirim, apa yang berlaku? Zarah-zarah kehilangan tenaga kinetik. Maksudnya slow. Gerakannya menjadi slow atau perlahan. Okey, zarah-zarah menarik antara satu sama lain dan bertukar menjadi pepejal. Kita faham kenapa ni zarah ni penting. Teori kinetik jirim ni amat penting dalam menerangkan keadaan jirim, pepejal dan juga cecair. Bagaimana terbentuknya pepejal, cecair dan juga gas. Okay, amat penting. Ini tengok contoh yang cikgu bagi ni amat cantik. Cikgu dah buat dalam bentuk point ni. Okey, apa maksud tadi? Kalau dia bertukar sesuatu, cecair itu disejukkan, zarah-zarah akan menarik antara satu sama lain dan bertukar menjadi pepejal, dan proses ni kita panggil dia proses pembekuan. Pembekuan melibatkan pembebasan haba. Pembekuan melibatkan proses pembebasan haba. Okay, kita tengok sebaliknya, apakah yang berlaku jika bahan itu dipanaskan. Sebaliknya kita fahamlah. Kalau kita faham cecair, kita boleh cerita berkaitan dengan pepejal. Kalau kita faham pepejal, kita boleh cerita berkaitan dengan cecair. So, apa berlaku pada bahan tersebut? Okay, cecair bertukar menjadi pepejal bertukar menjadi cecair. Itu dimaksud panaskan lah. Pepejal tukar kepada cecair. Pepejal tukar kepada cecair melalui proses pendidihan. Proses pendidihan. Pendidihan ni kita guna api lah. Suhu akan meningkat. Suhu akan meningkat apabila sampai satu suhu dipanggil takat didih. Apa yang berlaku? Pepejal menjadi gas. Pepejal menjadi gas. So perubahan ini dipanggil, proses ini dipanggil pemejawapan.
Proses ini dipanggil pemejal uapan. Pepejal jadi uap. Pepejal jadi uap tanpa melalui fasa cecair. Tanpa melalui fasa cecair, proses ini dipanggil pemejal uapan. So, bagaimana dengan tenaga kinetik dalam proses pemejal uapan? Tenaga kinetiknya bertambah. Tenaga kinetiknya bertambah. Apabila zarah ini menyerap haba daripada api yang dibekalkan dan nampak dekat sini secara langsung pepejal menjadi gas. Ingat pemejal uapan tanpa melalui fasa cecair. Ini amat baiklah. Penerangan ini amat bagus. Kamu boleh rujuk, kamu boleh baca sekali lagi. Sebenarnya dalam buku teks kamu muka surat 151 lah. Cuma cikgu dah warna-warnakan. Cikgu salin dan cikgu buat dalam bentuk yang mungkin mudah murid di rumah faham. Okey, masih lagi dalam muka surat 151. Boleh nampak dekat sini perubahan zarah apabila dipanaskan dan juga disejukkan. Dipanaskan maksudnya haba diserap. Kita nampak daripada pepejal ni dia bertukar menjadi pada cecair dan bertukar menjadi gas, dan sebaliknya gas menjadi cecair menjadi pepejal apabila haba dibebaskan. Sejuk haba dibebaskan, panas haba diserap. Okey, proses pepejal menjadi cecair kita panggil pemejal uapan. Okey, ni gambar rajah yang ada pada muka surat 152. Cikgu songsangkan seperti ini sebab tak muat dalam skrin. Tapi pelajar boleh baca lah. Boleh fahamkan juga. Kita nampak dekat sini pepejal kepada cecair. Pepejal pada cecair maksudnya proses ni bagaimana habanya adalah diserap. Pepejal kepada cecair ni kita tengok anak panah. Proses itu dipanggil proses peleburan. Habanya diserap. Kalau cecair kepada pepejal itu dipanggil pembekuan. Maksudnya haba dibebaskan. Kita tengok keadaan lain. Gas kepada cecair. Gas kepada cecair ni proses yang jarang pelajar mungkin tahulah. Ada yang tahu juga sebenarnya, iaitu proses kondensasi. Proses kondensasi. Ni kalau kita tengok dekat rumah tu, kalau kita masak air, uap dekat tutup dia. Daripada uap tu dia jadi titisan air lah. Itu maksudnya kondensasi. Apa yang berlaku sebenarnya haba dibebaskan. Untuk gas menjadi cecair, haba dibebaskan, dan sebaliknya lah cecair menjadi gas, haba diserap. Iaitu proses pendidihan ataupun penyejatan. Okey, dan proses yang ketiga, bagaimana pepejal menjadi gas ni kita tengok ada. Apabila pepejal menyerap haba, dia akan bertukar daripada pepejal tanpa melalui fasa cecair kepada gas, tu dipanggil pemejal uapan. Dan proses daripada gas menjadi pepejal dia kita panggil pemejal uapan juga, tapi habanya dibebaskan. So ini pentinglah. Ini yang penting pelajar bagi cikgu. Pelajar kena tahu proses kondensasi dan juga pemejal uapan. Ni maklumat baru untuk murid lah. Saya rasa kalau berkaitan dengan pembekuan dan juga pendidihan, murid dah biasa. Murid dah biasa dan kamu pun mungkin faham. Cuma susunan ayat perlu diperbaiki. Okey, seterusnya kita nak lihat dekat sini proses peleburan lah. Apa sebenarnya yang berlaku dalam teori kinetik jirim. Okey. Ni ada dalam surat 153, cikgu pecah kat sini. Okey, peleburan, pepejal, menyerap haba. Sebenarnya berdasarkan gambar rajah 152 juga. Cuma ini yang saya kata tadi, bagaimana murid nak susun ayat. Perlu diperkemaskan. Ini adalah cadangannya lah. Okey, terangkan proses peleburan. So, pelajar mula. Pepejal, pelajar fahamlah peleburan maksudnya pepejal. Menjadi cecair. Itu yang paling penting. Pelajar faham. Pepejal, peleburan maksudnya dekat sini kita tukar pada pen. Peleburan ni proses apa? Pepejal tukar kepada cecair. Ada walaupun ada kat bawah ni tapi nak senang. Pelajar faham peleburan sebenarnya proses pepejal kepada cecair.
So, bila proses pepejal pada cair, pelajar pun faham, pepejal memerlukan suhu, memerlukan haba. So, apa maksudnya pepejal menyerap haba? Prosesnya dipanaskan. Atau pelajar boleh guna. Apabila pepejal dipanaskan, zarah-zarah akan menyerap haba pun boleh. Kemudian zarah-zarah memperoleh tenaga dan bergetar dengan lebih kuat. So, apa maksud tenaga ni? Tenaga kinetik lah. Tenaga kinetiknya menjadi lebih besar dan bergetar pada kedudukannya dengan lebih kerap. Untuk lebih kerap tu menggambarkan lebih kuat lah. Tenaga haba tadi digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah pepejal. Maksudnya dia cuba putuskan. Tenaga yang haba yang dibekalkan tu, zarah ni gunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul zarah-zarah. Zarah-zarah bergerak bebas apabila suhu meningkat hingga ke takar lebur. So, pepejal berubah menjadi cecair. Okey. Soalan seterusnya, terangkan bagaimana proses pendidihan berlaku. Okey, pelajar kena faham. Pendidihan cecair berubah, bertukar kepada gas. Okey, terangkan balik tadi konsep dia apa. Sama je. Okey. Pendidihan berlaku apabila suhu cecair mencapai takar didih. Ini yang paling penting ni. Takar didih dengan takar lebur ni pelajar kena faham. Sebelum ni cikgu dah jelaskan perbezaan antara takar didih dengan takar lebur. Cecair menyerap haba apabila dipanaskan. Sama juga konsep. Peleburan dan pendidihan memerlukan haba, iaitu proses pemanasan. Okey. Zarah-zarah akan mempunyai tenaga yang cukup dan bergerak lebih laju. Sama juga seperti peleburan, tenaga ini digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah cecair. So, apabila terus meningkat suhunya, apa yang berlaku? Zarah mempunyai tenaga kinetik yang cukup dan menyebabkan ianya bergerak secara bebas dan berawak. Maka proses cecair berubah kepada gas berlaku dan proses ini dipanggil pendidihan. Okey. Seterusnya proses penyejatan. Kena faham penyejatan ni apa dia. Kalau dalam jadual yang cikgu bagi, penyejatan ni proses cecair bertukar kepada gas. So, penyejatan berlaku pada sebarang suhu. Ni kena note, sebarang suhu. Sebarang suhu. Macam mana nak ingat? Tengok ni. Jemuran. Kain jemuran, baju jemuran. Pada sebarang suhu, pakaian yang dijemur boleh ke kering. Sebarang suhu ni. Okey. Cecair menyerap haba. Cecair menyerap haba apabila dipanaskan. Ataupun cecair menyerap haba apabila terdedah pada pemanasan pun boleh. Zarah-zarah memperoleh tenaga dan bergerak lebih laju. Cecair tersejat. Apabila zarah-zarah cecair tadi pada pakaian tadi mempunyai tenaga yang cukup dan kesannya dia bergerak lebih laju, maka cecair tersebut akan tersejat. Tersejat ke udara secara perlahan dan merubah menjadi gas. Cuma dalam proses ni kita tak nampaklah bagaimana cecair ini menjadi gas. Tapi kesannya kita faham. Pakaian yang kita jemur ianya menjadi kering. Seterusnya kita nak lihat kondensasi, iaitu proses di mana gas bertukar kepada cecair. Ni kita nampak ni dekat daun pada waktu pagi ni embun, mula embun, kita nampak titisan-titisan air. Haba dibebaskan. Proses ni berlaku apabila haba dibebaskan. Apabila gas disejukkan. Apa yang berlaku pada zarah? Apa yang berlaku adalah ianya kehilangan tenaga lah. Dan bergerak dengan lebih perlahan. Maka kesannya suhu mencapai di bawah takar didih. Dan gas tadi bertukar menjadi cecair. Itu adalah proses kondensasi. Dua proses yang terakhir iaitu pembekuan. Proses cecair berubah menjadi pepejal.
Okey, cecair menjadi pepejal, suhu dibebaskanlah. Keywordnya lah suhu dibebaskan. Apa berlaku pada zarah-zarah? Ianya akan kehilangan tenaga. Bagaimana dengan pergerakan? Pergerakan menjadi lebih perlahan. So apabila mencapai suhu takat beku, takat kita tadi ingat take note balik takat beku, takat didih, takat lembu kena faham. Zarah-zarah akan bergetar pada kedudukan tetap dan akhirnya cecair bertukar menjadi pepejal dan proses yang terakhir adalah pemujawapan. Pemujawapan kita nampak dekat sini syaratnya adalah berubah secara langsung menjadi gas. Menjadi gas dan cikgu dah cakap tadi pepejal tukar kepada gas tanpa melalui fasa cecair. Proses gas berubah menjadi pepejal juga disebut sebagai pemujawapan. Cuma dekat sini, proses gas berubah ni maksudnya suhu dibebaskan. Yang atas ni suhu diserap. Itu kena fahamlah proses ni. So, pemujawapan ni unik. Dia boleh berlaku pada keadaan gas menjadi pepejal dan dia boleh berlaku daripada pepejal kepada gas. Bezanya adalah bagaimana dengan haba yang dibekalkan, diserap ataupun dibebaskan. Seterusnya kita lihat contoh dalam kehidupan. Fenomena yang berlaku dalam jemuran ni, apa yang berlaku? Air dari pakaian basah tersejat menjadi uap ke udara melalui proses penyejatan. Embun terbentuk apabila uap air dalam udara terkondensasi menjadi titisan air. Ini ais kering. Ais kering digunakan oleh peniaga ais krim untuk mengelakkan ais krim daripada cair. Kadang-kadang ni pun diguna garam juga. Dan ni pembekuan membolehkan krim manis membeku menjadi ais krim. Dan yang terakhir ni apa ni? Ubat gegat. Ubat gegat yang semakin mengecil. Inilah contoh perubahan pepejal secara langsung menjadi gas melalui proses pemujawapan. Ni yang ada dekat bilik air, ada dalam almari pakaian, benda-benda ni. Daripada besar dia menjadi kecil, kita tak nampak apa yang berlaku, sebenarnya itu proses menjadi gas. Inilah contoh-contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian yang dekat dengan murid, tapi prosesnya mungkin murid tak tahu. Macam saya kata tadi, murid lebih familiar dengan pemanasan dan penyejukan, tapi dari segi kondensasi atau pemujawapan berlaku di sekeliling mungkin murid tak sedar. Saya rasa itu sahaja sebenarnya kelas yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.